Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bi da'watihi ila yawmin la rayba fihi. Fa amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابناء آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Kata Allah SWT, tuan-tuan dan rahmatullah, alhamdulillah, syukur Allah SWT diberi kesempatan dan takdir yang terbaik untuk kita dipertemukan kembali dalam siri-siri kuliah zuhur di Surau Pekim. Dan insyaAllah kita akan sambung kembali bincang kita tentang yang lepas kita bincangkan tentang mukadimah kepada korban, perkara yang melibatkan falsafah besar korban, itu perkongsian daging yang merupakan daging yang mempunyai suatu nilai spiritual yang amat tinggi, yang perlu dikongsikan bersama. Sama ada yang melakukan korban sendiri buat makan, yang miskin wajib diberikan, dan itu juga yang kaya juga harus dihadiahkan. Dulu dibincangkan tentang keharusan juga dari segi dakwahnya, dan daripada segi tertib ilmunya harus untuk diberikan kepada non-Muslim. Dan itu juga kita telah pun bincangkan bagaimana supaya daging ini berada di seluruh tempat. Maka wajar pemerintah mengeluarkan dana untuk memastikan semua tempat ada daging-daging korban ini. Maka kita lihat daging korban ini adalah daging yang betul hebat, yang punya sejarah yang telah pun kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Maka itu juga perbuatan korban ini juga merupakan suatu kebersamaan kita dengan mereka yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Bagi mereka yang takdirkan oleh Allah SWT pergi ke Mekah Al-Mukarramah, maka mereka mendapat takdir yang terbaik, mereka mendapat janji-janji yang hebat, janji-janji syurga oleh Allah SWT. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur tiadalah balasannya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji dari Rasulullah SAW, kalau bumiyatul ummi, seolah mereka baru dilahirkan oleh ibu mereka, diampunkan dosa mereka, bahkan diberikan pahala untuk banyak dengan beribadah di tempat-tempat hebat. Maka bagaimana pula mereka yang tidak ada takdir yang terbaik untuk mendapat takdir bertemu dengan Allah SWT, mereka tamu di rumah Allah SWT. Maka Allah berikan juga ibadah yang lain, ibadah yang merupakan satu kebersamaan dengan orang yang sedang berada di tanah suci kota Mekah. Maka kita juga diberikan suatu ibadah yang hampir sama, melibatkan keuangan juga, melibatkan istitaah, kemampuan juga, dan dalam masa yang sama melibatkan korban juga. Kita korbankan harta, kita korbankan perasaan. Maka kita lihat dalam bab korban ini juga kita lihat bahawasanya hasil yang sama juga didapati. Maka inilah di waktu yang hebat, di mana ada suatu waktu di mana semua umat Islam melakukan aktiviti yang sama. Mereka bertakbir kepada Allah SWT, mereka menyembelih haiwan korban, dan dalam masa yang sama dimakan bersama haiwan tadi. Maka jasad itu mendapat daging tadi, maka spiritual itu mendapat kehebatan daging korban tadi. Maka ada seolah satu masa yang mana semua manusia memakan benda yang hebat. Semua manusia memasuk dalam perut mereka satu benda yang begitu berkah. Maka keberkatan inilah benda yang besar yang ada pada daging korban tersebut. Maka insya-Allah tak lama lagi kita akan lakukan korban dalam seminggu lagi, seminggu lebih lagi. Maka kita lihat bahawasanya maka bukan barang-barang permainan saja yang benda-benda yang boleh kita korban ni, bukannya benda-benda yang
Dia ikut suku kita je. Sebab syariat Nabi Allah Ibrahim AS ini korban mestilah daripada bahimatul an'am, daripada binatang-binatang ternakan. Daripada hari ini kita akan cuba menurut perkara-perkara melibat fiqh. Semua yang lepas kita lihat perkara melibatkan falsafah. Maka kita lihat perkara falsafah tadi telah kita bincangkan untuk mendapatkan semangat. Dan pada hari ini walaupun semangat dah tinggi, tapi kalau salah fiqh ni tak guna juga. Fiqh ni salah maka tak guna. Maka bila melibatkan fiqh ini, kita lihat binatang yang nak dipersembahkan itu mestilah binatang yang hebat. Binatang yang hebat pertama binatang yang daripada golongan bahimatul an'am. Mesti golongan daripada binatang-binatang ternakan. Maka kita lihat dalam perkara melibatkan ternakan ini, maka adakah semua ternakan boleh dilakukan korban? Maka kita lihat dalam Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i, begitu juga dalam Al-Majmu' serta perkara diamalkan sekian lama, hanya 3 saja binatang yang dimasukkan dalam bahimatul an'am. Pertama, melibatkan unta dan jenis-jenis unta. Sama ada unta bonggol 1, bonggol 2, bulu banyak, bulu sikit, semua jenis unta tadi, maka harus untuk dikorbankan. Kemudiannya semua jenis kambing dan juga jenis-jenisnya. Kambing biri-biri, kibas, maka semua boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur liar, kambing gurun, walaupun namanya kambing, tapi bila ada kambing gurun tu menunjukkan keliaran, maka tak boleh, sebab dia bukan binatang bahimatul an'am. Tak ada orang boleh kambing gurun. Kalau ada kambing gurun dibela, maka dia masih lagi tidak boleh dibuat korban. Begitu juga dengan lembu dengan sejenisnya, tu kerbau. Tapi kalau lembu yang telah dikawinkan dengan binatang yang macam lembu, seperti contohnya seladang ni macam lembu. Tanya budak-budak, ni lembu, ni apa? Ini lembu besar, dia kata. Dia tahu beza seladang dan lembu, dia tahu lembu besar dia. Tapi walaupun nampak macam sama, bahkan lagi hebat, besar, hebat dia tubuh badan dia, tapi dia tetap ada unsur-unsur liar. Maka kalau seladang tak boleh, ataupun dikawinkan seladang dengan lembu, dia jadi selembu, maka selembu pun tak boleh daripada unsur-unsur liar. Dia mesti bahimatul an'am. Maka kena lembu ataupun kerbau. Maka itulah 3 jenis binatang yang perlu dibuat korban, yang harus dibuat korban. Maka selain daripada itu, kalau ada benda yang telah dibela, maka tidak dianggap sebagai binatang yang dibuat untuk korban. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain ada mengatakan binatang-binatang lain. Sebagai contohnya hadis dalam bab melibatkan Jumaat. Bila Jumaat Rasulullah SAW kata, siapa yang datang Jumaat 5 jam pertama, ka'annahu qaraba badana. Ka'annahu qaraba badana. Rasulullah gunakan kalimat qaraba, seolah dia berkorban dengan badana, unta pedaging. Kalau dia datang 4 jam yang kedua, 5 jam pertama, pukul 9 kata dia datang. Dia datang masjid pukul 9, dia untuk bilal. Dalam pukul 9 ni ataupun untuk siap datang dulu. So 4 jam yang seterusnya Tok Bilal nak datang. Maka 4 jam seterusnya ka'annahu qaraba baqara. Maka kalau dia datang 3 jam yang seterusnya ka'annahu qaraba syat, itu kambing. Siapa datang 4 jam, 2 jam yang terakhir, dia korban dik, iaitu ayam jantan. Kalau datang sejam terakhir, korban telur. Kita Kuala Lumpur ni, telur je lah kita punya standard kan. Tak nanti pencen nanti saya carilah kambing ke apa. Dan pencen pun telur juga. Dan mujur dapat telur kan. Kalau tak dapat langsung, maka kita biasa Kuala Lumpur ni jam. Jalan Tun Razak tapi jangan cuba-cuba masuk pada waktu Jumaat. Nak ke sana boleh, nak ke sini jangan. Nak ke sana okey, tak masalah. Nak ke sini namanya mencari naas untuk tidak bersembahyang. Kita jamaah sembahyang tak dapat, berehat pun tak dapat, duduk je lah menung lagi tu kan. Jadi itu tidak termasuk dengan korban yang dibincangkan. Itu korban segi bahasa. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam membincang hadis ini nyatakan korban itulah korban segi bahasa. Maka kalau segi bahasa yang sama juga korban segi pada zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Allah Adam AS, yang korbannya korban apa saja, tidak perlu sembelih. Korban apa saja kan. Maka suatu Qabil mengorbankan bahan-bahan pertanian, Habil mengorbankan kibas yang terhebat. Maka kena berikan satu binatang yang cukup syaratnya. Maka cukup syarat. Maka bila melibatkan binatang-binatang cukup syarat ini, maka kita lihat ada syarat-syaratnya. Mesti pertama binatang tersebut telah cukup umur. Telah cukup umur, maka bagi binatang-binatang cukup umur ini, maka bagi unta 5 tahun. 5 tahun dan ke atas. Bagi kibas, setahun dah cukup dah. Setahun dan ke atas.
dan juga pada lembu dan biri-biri 2 tahun dan ke atas. Maka dalam kitab Al-Mu'tamad kita menggunakan bukan kaedah gigi, ada menggunakan kaedah cabut gigi dan salin belum. Maka kalau ikut hadis, maka memang dia berdasarkan pada kaedah gigi dan salin belum. Tapi kita menggunakan kaedah cukup tahun, cukup umur. Sebab apa? Sebab orang Arab dulu dia tidak menggunakan nombor-nombor, tidak menggunakan perkiraan tahun, bulan dan sebagainya. Dia menggunakan cara mengira pada gigi. Tengok gigi buah binatang dah bersalin ke belum. Ini masalah kita sekarang ni, kalau gigi kawan tu tengok berserakah gigi kambing ni, tak tahu bersalin ke tidak. Maka kita tak tahu kan. Tapi lebih mudah mengira menggunakan tahun, cukup umur. Maka bagi unta 5 tahun dan ke atas, bagi kambing kibas setahun ke atas, dan bagi biri-biri dan juga lembu bila 2 tahun dan ke atas. Maka kemudiannya bila melibatkan binatang ni, mesti binatang yang sempurna, tak boleh binatang yang cacat. Sebab kita nak bagi pada Allah SWT ni, bagi benda-benda yang paling hebat. Maka kita bagi pada yang paling hebat, maka binatang ni tidak boleh ada unsur-unsur cacat. Yang dikatakan cacat tadi, pertama, pandangan manusia tidak mengatakan dia tu sihat, dia tu ada kesihatan. Manusia mengatakan dia cacat. Yang keduanya, kalau ada benda yang mengurangkan daging, yang dianggap cacat, maka kita lihat, maka bila ada benda yang manusia lihat cacat, maka cacatlah dia, maka tak boleh juga korban. Ataupun benda yang mengurangkan daging, walaupun tak cacat, dia mengurangkan daging, maka tidak dibolehkan membuat korban. Maka sebagai contohnya, kalau binatang tadi diketip telinga dia, taruh stapler sini, taruh penanda kan, 007, lembu 007 kan. Jadi tak apa, sebab apa? Sebab tidak ada orang mengatakan, oh cacat dah lembu tu. Tak ada, sebab tag tadi segandak pengenalan dia, lembu nombor 007. Maka tidak dianggap sebagai cacat, walaupun mengurangkan sedikit jenis telinga tu. Cabik telinga kawan tu kena ketip kan, tak apa, dia bukannya cacat, maka boleh. Walaupun ketipnya 2, 007 sini pak, sini pula 005 kan, 07 semasa dia dekat negara sana. Sampai sini dia pakai tag lain, kiri kanan ada tag yang tak masalah. Tapi kalau telinga kawan tu rompong, hilang telinga sebelah, tengah-tengah tarik, tali tu terikat sini, tercabut telinga kawan tu kan. Maka kalau rompong telinga dia, walaupun tidak mengurangkan daging, telinga ni siapa yang sangat nak makan telinga dia kan. Jadi kalau Mesir tu kita makan musyakal ni dia campur semua, lidah kawan tu, hidung kawan tu, telinga kawan tu, semua tu masuk dalam roti, memang sedap. Jadi kalau tengok benda material asal, tak lama. Dia memang sedap, namanya musyakal. Jadi kalau telinga dia rompong, telinga dia terputus, maka walaupun tidak mengurangkan daging, tapi dia dianggap sebagai cacat, maka tak boleh. Kalau Ustaz, telinga ada, telinga pun tak boleh. Telinga tak boleh. Tapi kalau tanduk tak ada, macam mana? Tanduk tak ada tidak menjadi masalah kalau memang dia daripada asal. Cuma kalau ada binatang tanduk, lebih aula binatang bertanduk. Kalau tak ada, memang ada jenis dia memang tak ada tanduk, ada lembu-lembu daripada Argentina yang dogol lagi tak ada tanduk kan, maka aulanya ada tanduk. Tapi kalau tak ada tanduk, tidak menjadi masalah. Sebab Rasulullah kami milih kambing-kambing yang akronain amlahain, yang akronain yang tanduknya panjang, dan kemudiannya amlahain yang warnanya putih. Itu keutamaan. Ini nak warna hitam kelabu asap pun tak perlu, tak masalah. Utamanya kalau ada antara warna-warna tadi, ambil warna putih. Ada yang antara yang dogol kepala dengan tanduk, ambil tanduk. Maka kita boleh, tak ada masalah kalau tak ada tanduk, bukan cacat dan sebagainya. Maka kalaulah benda tadi melibatkan dia hilang, benda-benda yang nampak dagingnya memang hilang sungguh, tapi tidak dianggap sebagai cacat. Sebagai contoh, kambing indikasi. Memang orang kampung dia kadang dikasih kambing tu, kerat telur kawan tu, testis kawan tu kerat. Menyebabkan apa? Tak ada orang panggil kambing cacat kambing, tak ada. Dia anggap sebagai kambing kasih. Kambing kasih ni lagi besar daripada kambing biasa. Sebab bila dia kasih, ini cerita pekah ni, cerita semua lah. Bila kasih dia kambing tu, dia tidak ada aktiviti seks, menyebabkan dia aktiviti menggemukkan badan, besar makan je. Maka kambing kasih tadi walaupun hilang dia punya testis tu mau separuh periuk dah tu. Walaupun hilang separuh periuk testis dia, tapi dia datang benda lain pula, maka tidak dianggap cacat walaupun hilang benda tu. Maka kambing kasih maka harus untuk dipakai dalam korban, walaupun nampak hilang tapi sebenarnya dia menambahkan daging yang lain, maka boleh. Sebab tidak kita tengok tak cacat. Kalau orang tak tahu pun, dia tengok dia tak faham.
ni kambing apa betina? Bukan, jantan ni tak perlu kan. Tapi kalau kambing kasih boleh. Kalau manusia kasih tak boleh, haram hukum dia. Manusia jangan cuba nak mengasihi diri. Maka kalau nak mengasihikan diri, maka kita minta takdir jadikan kambing kan. Kambing boleh dikasih kan. Maka harus dibuat korban. Tidak dianggap sebagai cacat. Jadi kalau testis hilang tak pun tak masalah. Tapi kalau memang rumpung tang lain, tarik zoom, terlekat hidung kawan tu, relai ke hidung kawan tu kan. Ini tak biasa buat korban. Orang tarik hidung kawan tu ada cara tarik dia. Ini kita main tarik semua mau kita, hidung tu tak kerbau nak tarik dia tak benda tu. Maka kalau semua mau tarik, mau rumpung hidung kawan tu. Bila rumpung hidung kawan tu walaupun tak menjejaskan daging, ada apa sangat daging hidung ni kan, siapa nak makan. Tapi walaupun gitu dia mencacatkan. Dia nak bagi pada Allah ni memang kena bagi komplit. Rumpung hidung pun tak boleh. Maka walaupun tidak menjejaskan daging, tapi rumpung hidung dia, maka dia telah dianggap sebagai cacat. Itu juga melibatkan jatuh, patah. Ini dia berbahaya pada siapa yang menjadikan korban. Kalau boleh jangan cuba-cuba turunkan kambing lembu jadi daripada dia punya lori dia. Kalau lembu tu turun pada lori, maka biar toki dia turunkan. Kalau kita menurunkan bawa pandai, takut patah nanti. Nampak lembu sekarang, lembu pitlot. Lembu pitlot ni Allah Akbar, senang sangat patah. Kalau dia makan, lepak. Dalam namanya pitlot, pit bagi makan, lot tu satu kawasan lot dia. Satu lot tu ratus lembu dalam tu. Maka memang dia makan, lepak. Maka besar semua kawan tu. Maka bila kawan tu diarahkan untuk melompat, dengan badan besar yang tak biasa melompat, jalan ke depan ke belakang. Sebab dalam lot tu penuh lembu tu. Maka sangat senang untuk patah. Maka turun aja lori tu ke depan patah. Patah tidak mengurangkan daging, tapi cacat. Bila orang tengok, cacat dalam lembu, maka patah tidak mengurangkan daging, tapi menimbulkan status cacat. Maka status pun tak boleh. Maka nak bagi pada Allah ni kena sempurna sungguh. Walaupun patah tidak mengurangkan daging, tapi status ni cacat. Amin macam mana Ustaz? Kau tip lah orang tu, minta dia bawa balik atas lembu lain. Sebab awak yang turunkan, bukan saya yang turunkan. Kita yang turunkan. Jadi kau tip lah dengan siapa punya lembu nombor 7 siapa punya nama kan. Orang ni lah kau tip lah makcik, minta maaf makcik, takdir kita tak buat korban hari ni. Semua sembelih juga. Jadi sembelih biasa lah. Sembelih biasa pada raya korban. Sebab binatang ni tak cukup syarat dia. Cuma ada juga perkara yang melibatkan khilaf. Antaranya binatang bunting. Binatang bunting ni kalau ikut yang pendapat yang al-asah dalam mazhab Syafi'i, binatang bunting itu tidak boleh dibuat korban. Namun ada juga pandangan dari Imam Ghazali, Imam Allah dan juga beberapa imam yang lain mengatakan boleh buat korban. Sebab bunting ni kadang-kadang lagi gemuk lembu tu. Lembu kita sembelih mak dia dapat anak dia. Tak pada masa dapat 2 kan. Maka tapi jumhur ulama Syafi'i dan mengambil pandangannya al-asah yang paling tinggi dalam pandangan Syafi'i ini mengatakan bahawasanya yang bunting pun tak boleh buat. Melainkan kalau dia tunjuk, aku nak korban lembu tu. Tiba-tiba masa nak korban tu dah bunting dah kawan tu. Kena wajib juga. Kalau bila ta'yin tunjuk dia, tentukan dia, maka tak kira dia tercacat ke bunting ke, maka wajib juga dikorbankan. Jadi kalau tak ta'yin, kita tak boleh korbankan yang bunting. Cuma khilaf ni, maka bila khilaf ni kita ambil jalan tengah. Masa nak beli lembu tadi pastikan betul-betul tidak ada anak. Tapi kalau tiba-tiba masa rasa, kawan yang rasa tu rasa dia memang ada orang pakar rasa ni, okey dia rasa. Dia pergi tengok tempat kambing ni memang dia boleh rasa. Okey. Tak payah pakai sasis skop pun. Kerana hebat lagi kita rasa kambing daripada manusia rasa manusia. Manusia nak rasa manusia, jenuh dia pakai apa? Anu kan. Bukan sasis skop tu, pakai apa? Letak gel tu. Dia dah lama lah. Anak tak dapat anak kecil. Scan. Scan. Pakai scan tu. Dia tak payah. Orang kampung lagi hebat, tak payah scan. Dia rasa, tahu dah, tak mengandung. Kita cuba buat macam tu. Rasa. Hanya doktor dia yang tahu kan. Rasa tu. Kita rasa jadi benda lain lagi. Orang kampung rasa tahu. Ni tak mengandung lagi. Kalau manusia lain jangan. Rasa mengandung. Jadi tiba-tiba bila sampai jantan lembu tu, yang tukang rasa tadi kata tak mengandung. Tiba-tiba tengok belah-belah perut ada baby.
ada anak-anak dalam tu kan. Maka mudah-mudahan kita mengambil pandangan yang kedua. Pandangan kedua tadi, ada Imam Ghazali kata sah, walaupun gunting sah, sebab gunting dia tidak mengurangkan. Bagi pendapat dia tidak mengurangkan, sebab dapat bayi tadi, bukan bayi lah, disebut sebagai anak lembu tadi. Tapi masalahnya para ulama mengatakan tak boleh, sebab bila gunting ada lembu tadi, dia akan menyebabkan induk dia kurus. Walaupun nampak gemuk, tapi dia gemuk disebabkan benda-benda lain. Disebabkan fetus kawan tu, disebabkan anak tadi, dan dia gemuk, dan disebabkan benda lain. Hakikat sebenarnya dia kurus. Maka, dan kalau ada anak sekalipun, kadang-kadang tu bukan boleh makan anak tu. Anak tu masih dalam bentuk merah, dalam bentuk fetus lagi, dalam bentuk gumpalan lagi. Kamu nak makan gumpalan lagi kan, dia tak dapat juga nak dimanfaatkan. Kalau dah bentuk betul-betul lah anak lembu nak keluar dah, maka tak ada masalah, boleh termakan, lagi sedap sebenarnya, lagi lembut daging dia. Berbeza dengan lembu yang dah keluar ni kan, keras. Yang dalam perut ni lembut. Kalau buat apa ni, buat kebab, lagi cepat dia masak sekejap je. Kalau kat Mesir tu, kalau kebab untuk batelur ni anak kerbau yang baru keluar, dia sembelih buat kebab, memang sekejap je. Panggang dia dalam 10 minit lebih sikit dah dapat, dah boleh makan dah. Cuma kalau bapak bertelur tu, bapak kerbau tu 10 minit memang boleh makan dia kan, macam getak kan, dia sedap daging dia. Cuma itu perbezaan, itu perbincangan para ulama tentang perkara yang melibatkan ni lah, melibatkan binatang tadi, dunia syarat dia. Dan binatang tadi kemudiannya bukan sekadar syarat dia binatang tadi, tapi melibatkan pengagihan. Pengagihan ni satu benda yang penting yang melibatkan amanah. Pengagihan melibatkan amanah kepada mereka yang mengambil daging tadi. Jangan sampai kebanyakan ada setengah tempat ni, bila saya pergi beberapa tempat, maka memang biasanya benda tu yang berlaku. Biasanya bila lepas melih dia, hilang ekor kawan tu. Siapa yang duk ambil ekor kawan tu? Kita pun tak tahu. Lepas melih dia, tengah-tengah nak menyelenggarakan lembu tu, hilang ekor dah. Ada orang yang mengambil ekor. Kerja dia mengambil ekor, dia tahun dia target ekor je. Saya pun heran, kenapa nak ambil ekor yang merupakan hak orang semua orang tu. Dia tantas ekor tu dia ambil, kata, ini dari korban. Maka dia belasah ekor kawan tu, hilang. Dia balik rumah terus. Kalau dah kebulu nak makan ekor, pergi sup kedai mamak tu, yang paling sedap tu, usin sup dekat tapak, dekat daripada orang mana pun. Saya lahir usin tu dah ada dah. Sekarang ni saya makan daripada kecil dan besar, usin tu anak kau tua dah. Maka ada dah situ, pergi makan dah situ, sedap. Ini pergi belasah ekor daging korban punya lembu, ekor lembu daging korban kan. Itulah perangai manusia Melayu ni di semua kampung kebanyakannya lah. Yang saya pergi, saya tanya, hilang juga Ustaz kampung ni. Tanya semua lain, hilang juga. Lain kali jangan hilang lah. Siapa yang kalau hilang juga, bermaksud dia tak datang surau mengaji. Maka kita lihat bagaimana selalu hilang. Dan bukan sekadar ekor selalu hilang, satu lagi selalu hilang, testis kawan tu. Lepas elok melapar-lapar kulit tu, dengan bila elok togel dan kulit dia, hilang testis kawan tu. Siapa yang duk ngambil tu? Maka jangan. Kalau ada kat sini yang duk ngambil ekor tu, senyap-senyap je. Tahun ni jangan cuba ambil je. Sebab benda tadi, benda melibatkan amanah orang semua, daging-daging orang semua, jangan. Maka ambil benda-benda yang setelah kita beli-belikan, maka jangan ambil ekor kawan tu. Tak boleh. Melainkan selepas dah dibagi-bagikan, ada benda-benda yang konsider sebagai lupus. Maka dalam daging korban ni, yang subjek dibincangkan ialah daging. Ada pun kulit tak masalah, kulit boleh bagi percuma, tapi jangan dibuat upah. Mana-mana benda tak boleh buat upah. Kalau buat upah, maka orang yang buat upah, orang yang buat korban tadi, dia buat bagi kepada upah, hilang pada korban dia. Kalau penganjur yang buat, maka penganjur tadi haram hukum dia berikan sebagai upah. Ataupun bentuk-bentuk tak ada upah Ustaz, tapi macam upah. Macam upah dia biasa berlaku. Atau melepas saya beritahu, saya tegur dia, minta supaya yang terlepas tu lepaslah, kita taubat pada Allah SWT. Sebagai contoh, AJK dia punya kopon dia warna hijau. Untuk rakyat awam ni, kopon dia warna biru. Sebab apa? Biru tu 2 kilo, yang hijau tu 7 kilo. Itu 5 kilo ke 3 kilo kan. Biasanya yang hijau 3 kilo, yang awam ni 2 kilo. Sebab apa lebih? Sebab mereka buat kerja. Itu upah lah tu.
Tak boleh. Maka bila melibatkan upah, maka tidak dibenarkan Rasulullah SAW setelah hadis sahih banyak bincang yang disebut, maka benda tadi melibatkan upah. Dan biasanya kalau orang Arab ni bila sembelih, tukang sembelih tu dia bagi upah menggunakan kulit. Dia bagi daging, boleh. Tukang sembelih dapat daging. Tapi dapat daging plus dengan kulit, kulit tu sebagai upah. Kulit sebagai upah, tak boleh. Apa saja tidak boleh dijadikan sebagai upah. Tapi kalau nak bagi upah juga boleh. Dengan apa? Dengan benda lain. Dengan benda lain iaitu daripada duit kita himpun tadi, kata kita bagi 400.5 tu bahagian. 300.5 untuk kos daging, 100 tu kos pengurusan. Dia punya dengan dia punya plastiknya, dengan apa semua kos pengurusan boleh ambil 100 tu. Daripada tu kos pengurusan tadilah ambil duit bayar upah tukang sembelih. Dan daripada kos pengurusan tadilah ambil duit bagi hadiah kepada pekerja-pekerja. Jangan bagi daripada daging, jangan bagi daripada benda-benda yang melibatkan korban tadi. Tapi kalau daripada duit himpunan boleh. Kita bagilah benda. Biasanya maka orang Melayu ni dia datang tadi, kami sebagai pekerja ni kena ada lain sikit. Maka lain sikit bagi dengan daging tak boleh. Kalau bagi daging haram hukum dia, tuan. Maka dah lepas tu dah lepas lah. Mohon ampun kepada Allah SWT. Tahun ni jangan buat lagi dah. Semua kena bagi, tak semestinya bagi sama. Tak wajar juga bagi sama. Patutnya ada rumah-rumah satu kupon, ada rumah dua kupon, boleh dapat. Bukan ni sama rata, tidak. Contoh kalau rumah tu 2 orang aja, suami isteri dah orang gemas dah, anak-anak semua tempat lain dah, seorang darah tinggi, seorang darah rendah. Bila masa dia makan darah banyak dengan daging, maka satu kupon tu pun jenuh nak habis kan. Kemudian dia ada satu rumah ni penuh berkena, anak dah 10 belum tunggu cucu lagi. Maka tak wajar lah satu kupon juga, bagilah 2-3 kupon. Maka maksudnya bukan sama rata maksud satu kupon semua. Tak boleh juga seorang satu rumah tu 2-3 kupon boleh. Cuma yang tak boleh ni ialah melibatkan upah. Yang ini 2 kilo sebab apa? Sebab pekerja. Ini orang biasa 1 kilo, tak boleh. Lebihan itulah namanya upah. Tapi kalau nak bagi, kita bagi semua orang dapat. Cuma bagi dalam bentuk lain. Contoh untuk pekerja-pekerja kita bagi baju. Jangan bagi lagi bagi baju pakaian sesalin semua. Korban perdana 2013 surau sekian. Bagi baju cantik sekian. Lepas tu bagi kain persalinan dan bagi apron. Tak apalah ambil. Okey, tu dah boleh dah. Tapi nak bagi daging tu pelik tu. Jangan. Rasulullah larang. Tapi bila Rasulullah larang tu memang akan dibuat oleh manusia. Dan zaman-zaman dah buat benda ni. Kita tak faham. Di Muslim ni dia terang-terang dia bagi kulit tu sebagai upah pada tukang sembelih tu. Dia tak boleh ambil upah. Ambil upah boleh tapi tidak boleh diberikan daripada daging korban atau benda-benda daripada barang-barang korban. Tapi kalau kita nak bagi saja tak apa. Contohnya dia kata, Pak, kami nak kulit ni. Berapa nak? 1? Tak payah. 10 nak gua ambil. Tak payah kita nak kulit tanam ni dah. Tapi jangan kita syaratkan. Sebelum ambil kau bersihkan semua ni dulu. Tu upah lah tu. Jadi dia sering kawan tu faham. Dah bersih-bersih pun dia ngorat dulu. Lepas dia bersih pun dia ngorat. Pakcik kami mau kulit ni. Ambil lah. Tak masalah. Kadang pula perut bukan satu benda yang wajib diuruskan. Yang wajib diuruskan ialah daging. Perut tak wajib. Kadang ada dunia perut tu sengaja JK biar je masukkan tanah buta mintu dia. Perut tu mahal sekarang ni. Mau 15-20 kilo. Boleh makan ni memang boleh makan. Tapi tak wajib selenggara kan. Kalau kawan tu bising sangat, pakcik tolong selenggara perut ni. Sakit pinggang selenggara perut ni. Maka perut ni konsider sebagai bahan lukusan. Tapi kalau nak selenggarakan, itu yang terbaik. Supaya tidak ada dibazirkan. Tapi kalau tak nak selenggara pun tidak ada masalah. Subjek utama dia ialah daging. Dan dalam masa yang sama, tulang bukan subjek. Tulang tak masalah. Tulang kita nak bagi siapa bagi. Tapi jangan upah. Bagi, masuk je lah. Tapi tidak dikira. Tapi kalau tak nak masuk pun tak apa. Nak lupa, nak tanam terus. Nak apa semua, tak ada siapa makan tulang. Tanam-tanam je lah. Cuma ada orang kata wajib tanam Ustaz. Tak mesti wajib tanam. Sebab benda tadi isunya ialah kebersihan. Perut tadi wajib tanam tak? Isunya kebersihan. Bukan dia wajib. Lagi tak lama semua tanam sebab kebersihan. Zaman tu tak ada incinerator dan sebagainya. Maka tanam yang cara yang terbaik. Sebab apa? Sebab kalau biarkan atas tanah ni, anjing akan makan. Bila anjing makan, gaya kawan tu. Makan, letak tulang sana, makan perut, letak sana apa semua kan. Jenuh kawan tu. Habis petang tebur, satu kampung bau busuk. Tapi disuruh tanam sebab kebersihan. Tapi kalau tanam ke tak tanam, dua-dua binatang makan. Diam bawah tanah, dalam tanah pun binatang makan. Ulat dengan cacing makan. Di atas tanah pun anjing makan. Tak timbul masalah haram anjing makan.
Yang tak boleh makan, kita je makan anjing tu. Anjing tu makan tulang tak masalah. Maka isu ni ialah kebersihan. Maka dalam tanah pun binatang makan, atas tanah binatang makan. Cuma binatang dalam tanah makan tak pergi mana-mana, itu boleh. Dia terurai-urai habis selesai. Itu kalau binatang atas tanah dimakan, habis dia gonggong satu kampung. Maka sebab tu suruh tanam tu, kebersihan. Tapi kalau ada pelupusan yang lebih hebat, efisien, contoh alam flora tu kan, termasuk dalam tempat alam flora tu, dia akan penyek kan, dia akan hantar insinerator, Zeus jadi abu lah. Selesai, istilah orang kampung jadi abu lah kan. Kalau dia ada proses lain. Jadi itulah bagaimana dia ada sistem yang cantik, okey lah. Cuma kalau kita melonggok di tong sampah kampung tu, jangan, sebab dia nampaknya tak ada cantik. Benda-benda ibadah kita longgok macam tu je. Babit-babit kita tanam. Tapi kalau kita tak tanam, boleh kita berikan pada siapa yang nak. Ambil lah, siapa nak uruskan ambil lah. Ambil, siapa yang rajin kan. Tapi bukan satu kewajipan ketika kuasa korban tadi untuk mengerjakan perut tadi. Yang perlu dia jaga ialah daging tadi. Maka daging itu boleh dikongsi bersama. Kongsi bersama dengan orang kaya, orang miskin, dan juga pemilik tadi sunat juga ambil balik. Maka itu perbezaan dalam bab korban. Dalam bab yang lain, ibadah lain, maka zakat dah bagi udah lah, ada bagi balik. Melibatkan fidyah dah bagi udah lah, hak kawan tu tak ambil balik dah. Maka melibatkan hadiah, buruk perangai ambil balik kan. Bagi-bagi RM10, Allah SWT lajak. Bak balik RM10, duit tak ada dalam dia lah. Buruk perangai kan. Jadi dalam bab lain tu, dah bagi udah lah. Di dalam bab korban tidak. Kita dah bagi, Rasulullah suruh ambil balik. Ambil balik. 1/3 boleh ambil balik. 1/3 lagi bagi pada fakir miskin, 1/3 bagi pada orang kaya. Sunat hadiah pada orang kaya. Pada fakir miskin dia jadi sedekah. Apa beza hadiah sedekah ni? Kalau hadiah dia tak dijual lagi tadi. Dia bukan hak dia tak dijual. Habis ustaz, saya tak makan lagi ni. Saya jual tak boleh sebab ni bagi lagi hadiah. Maka kalau tak makan kena hadiah pada orang lain. Panjangkan hadiah tadi tempat orang lain, pada orang lain pula. Tapi kalau sedekah tadi hak dia. Dan bagi pada fakir miskin, sedekah, maka hak dia. Kalau tidak jual boleh. Katalah fakir miskin ni, Taman Tun Dr. Ismail, contohlah, saya pun tak tahu macam mana kan. Dia punya komposisi penduduk dia. Yang kita tahu macam itulah. Taman Tun Dr. Ismail dia, semua kaya. Ada satu rumah dia miskin. Rumah apa? Dari rumah pun tak tahu. Satu rumah dia miskin. Maka orang semua longgok bagi kat dia. Boleh tak dia seorang tu? Boleh. Boleh longgok bagi pada dia. Dan dia boleh jual daging tadi. Sebab tu hak dia. Beda hak dia tak dia lah. Atau dia buat di gerai dia buat jual, boleh. Tapi tukang yang buat korban tadi, yang berkorban tadi, tak boleh. Banyak daging ni, bawa pergi kedai, tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena sedekah pada orang, tak boleh buat jual. Dan elok sedekah semasa sebelum masak. Maka itu pembahagian dia lah. Dan dalam masa sama kita bincang pertemuan lepas, harus juga diberikan kepada non-Muslim. Maka biarlah semua manusia ada masa makan daging yang hebat, ada masa yang masuk dalam perut dia benda-benda berkat, benda-benda hebat yang ada spiritual yang tinggi, termasuk non-Muslim. Itu sebahagian daripada dakwah kita. Kita bincangkan bahawa itulah pendapat yang al-asah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan itu juga telah pun dimuktamadkan dalam kitab Al-Muqtamad Fiqh Syafi'i untuk yang zaman mutakhir ini. Dan itu juga dalam fatwa kebangsaan telah memutuskan harus diberikan kepada non-Muslim dengan syarat non-Muslim tadi kafir zimmi. Yang kita di Malaysia ni pun termasuk di dalam golongan yang hukumnya zimmi, maka boleh bagi. Tapi kalau kita tengok agak-agak lah, kalau tempat tu orang Islam ni pun merenyut, tak makan lagi, maka tak payahlah. Tapi kalau dah banyak lebih apa masalah ni, bagilah. Terutama kalau kita buat tempat orang asli pun kan. Orang asli kadang-kadang jangan ingatkan orang Kemboja yang tak makan daging. Orang asli pun kadang-kadang tak makan daging juga, jarang makan daging. Lain kalau orang asli betul 12 ni dia dah kaya dah apa semua dah. Ni orang asli non dalam tu Ulu Tamu jauh lagi dekat Kelantan musim pada siang tu. Orang asli yang Islam ni jarang makan daging. Sebab apa? Berbezanya asli kafir ni. Asli kafir ni pantang biawak, disumpitnya biawak. Jumpa beruk, disumpitnya beruk. Jumpa albab tu, sumpitnya albab tu. Tapi kalau Islam ni tak boleh. Dia nak sumpit biawak, Ustaz kata biawak haram dia makan, tak jadilah. Nak sumpit beruk tak boleh. Tapi dia pun heran. Yang ada ayam ada. Dia tak makan ayam, betul heran. Orang asli tak makan ayam sebab dia kata ayam makan cai. Maka kotor. Maka beruk tu tak makan cai. Beruk tu bersih je. Makan pisang, makan buah-buah. Tapi Ustaz kata tak boleh makan pula beruk tu. Dah kawan tak makan, ayam tak makan, beruk tak makan, habis apa yang tinggal?
Ustaz, ada rusa Ustaz? Sebulan berapa kali dapat rusa? Adalah 2 bulan sekali dapat rusa. Rusa bukan banyak kat Malaysia ni. Rimau boleh. Kalau ada rusa ada rimau. Tu risau kawan tu. Ustaz, dia boleh cucuk tanam. Biasa orang asli kalau dia hutan jauh-jauh ni tak cucuk tanam. Apa kalau cucuk tanam bermaksud mengundang gajah. Gajah bukan mengorak cucuk tanam tu, dia mengorakkan tuan-tuan rumah kali. Habis kena hancur dia. Habis dia boleh bela. Nak bela apa? Tengah hutan tu. Kalau bela maksudnya dia mengundang rimau. Rimau tu datang mengorat belaan dia tu, pemeliharaan dia tu. Kalau dia mengorat ayam tak apa, dia mengorat tuan-tuan kambing nanti, maka dia takkan bela. Maka habis mereka antara yang jarang juga makan kan. Lepas tu kita bawa pemain ke sana, kebun jalan terus sekarang usaha tu, kemudian dilebarkan, bawa ke sana kan, maka boleh kalau salah. Kita pergi tempat lain sebab Rasulullah ni pernah buat korban di luar di tempat Rasulullah SAW. Jadi itulah perkara yang boleh kita bincang. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang perkara yang seterusnya, apa benda yang sunat yang dibuat oleh, yang perlu dilakukan oleh orang yang berkorban dan sebagainya. Bagaimana penyelesaian lagi yang seterusnya, InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Jadi kalau siapa yang nak baca dulu kitab ni boleh baca dulu, dia bayar dulu dan InsyaAllah satu kitab ni RM15 kita dapat lepas semayang InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apabila datang kepada Allah SWT dan silap dan maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.